إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala di kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Shadaqallahul azim. Maksudnya, janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Sesungguhnya mereka itu hanya saja ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada satu hari dan masa mata manusia ataupun orang yang zalim itu tergeliat melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita, tak apa juga Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, para ahli ulama, ustaz, ustazah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama kembali tuan-tuan setelah kita berehat sempena dengan Ramadan dan juga Syawal. Dan kita masih lagi dalam Syawal dan nak kata besok pun ada makan-makan. Betul tak Imam? Besok 2 bulan Baik. Jadi kita sambung kembali pada kitab yang kita bahas sebelum Ramadan hari itu, itulah kitab yang bertajuk At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Tazkirah ataupun peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati ataupun meninggal dunia dan juga urusan-urusan akhirat yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah taala. Baik. Pada hari ini kita ulang sikit tajuk yang hari itu, tajuk yang ketiga. Kita dah bahas tentang tajuk pertama, kemudian tajuk kedua dan sekarang ni tajuk ketiga. Bab zikril maut wa isti'dad lahu. Bab mengingati kepada kematian dan bersiap bagi kematian. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru zikru hadimil lazat. Aksaru zikru zikra hadimil lazat. Perbanyakkan oleh kamu akan mengingati sesuatu yang memutuskan kepada kelazatan. Artinya mati atau kematian. Ini merupakan pesanan daripada Rasulullah SAW sendirilah berkenaan dengan kematian. Kerana hakikatnya kita hidup dalam dunia ini pasti akan menemui kepada kematian. Tidak ada satu pun dalam dunia ini tuan yang tidak binasa. Kerana alam ini bersifat fana, binasa. Sedangkan akhirat adalah negara ataupun negeri yang kekal baka. Jadi tidak banyak kalau kita ni kadang-kadang hanya fokus kepada bab-bab keduniaan semata. Sedangkan dalam bab akhirat ataupun dalam bab persediaan daripada kematian, kadang-kadang kita terlupa ataupun terlalai. Sebabkan oleh pengaruh-pengaruh dunia yang memang kita sentiasa kata mengharapinya setiap harinya juga setiap masa. Jadi Nabi SAW mengingatkan kita, aksaru perbanyakkan oleh kamu mengingati kepada sesuatu perkara yang memutuskan kepada kelezatan. Kerana dunia ini berberakas seperti satu buah yang masak ataupun yang ranum, dan Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, Zuina linnasi hubbush syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir muqattarah minaz zahab wal fiddah wal khayli musawwamah wal an'am wal has zalika matul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
Qul unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 14 dan juga ayat 15. Apa pesan Allah Taala pada kita tentang zuina lin-nasi hubbus syahwat, dihiasi akan manusia ini kecintaan dan juga keinginannya kepada hawa nafsu dan juga syahwat yang terdiri daripada seperti perempuan, itu kan awal banin dan anak-anak, wal qanatil muqantarah, dan juga harta benda yang banyak terdiri daripada emas dan juga terdiri daripada perak, wal khayl musawamah, dan kuda-kuda tambatan, wal am, dan juga binatang-binatang ternakan, wal has, dan juga kebun-kebun, sawah ladang dan sebagainya. Zalika mataul hayatid dunya. Semua tadi tuan-tuan merupakan harta benda kehidupan dalam dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan apa yang Allah Taala sediakan di sisinya itu adalah lebih baik lagi daripada apa yang kita dapati dalam dunia ini. Kemudian Allah Taala sebut dalam ayat yang sambungannya pula, ayat 15, Qul unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Qul, kata Nabi Muhammad, nak tak aku beritahu pada kamu itu dengan sesuatu yang lebih baik daripada kamu. Lillazina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa pada sisi Tuhan mereka. Allah Taala sediakan bagi mereka itu jannatun tajri min tahtiha al-anhar, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya. Wa azwajun mutahharatun, dan mereka mendapat isteri-isteri yang bersih, suci. Wa ridwan minallah, dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, Allah Taala itu basir, Maha melihat bil ibad, dengan hamba-Nya ataupun dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Jadi daripada ayat itu tuan-tuan, jelas menunjukkan kepada kita bahawa kecintaan pada manusia ini sentiasa ada. Terutama sekali kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada kata harta benda yang banyak, kepada emas, perak dan sebagainya, kemudian sawah ladang dan sebagainya. Okay? Jadi kematian tadi yang kita bahas tentang kematian tadi, dianya boleh memutuskan, bila berlaku dia akan memutuskan segala kenikmatan yang kita dapati, yang dalam bentuk tadilah perempuan, anak-anak, harta benda dan sebagainya. Dan ada di kalangan manusia itu tuan, kalau boleh nak hidup lama dalam dunia ini. Malah orang Yahudi tuan, kalau sebut dalam Quran, kalau boleh mereka nak hidup dunia ini sampai 1000 tahun. Nak hidup dalam dunia ini sampai 1000 tahun. Sedangkan yang umur pun tak ada yang sampai 1000 tahun. Itu orang Yahudi. Bagi kita pula orang Islam ni, kita ada negeri, dunia dan juga akhirat. Jadi baginda Nabi SAW sebut pada kita tadi, perbanyak oleh kamu akan mengganti perkara yang memutuskan kelazatan ataupun kecintaan kita kepada perkara dunia tadi. Kemudian Sayyidina Umar pula menyebutkan dalam satu hadis yang hampir sama dengan hadis tadi, cuma ada perbezaan sedikit, tambahan lafaz daripada Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, aksiru min zikri hadimil lazat. Qulna ya Rasulullah, wa ma hadimul lazat? Qala al-maut. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah kamu daripada mengingati kepada sesuatu yang memutuskan kelazatan. Qulna, maka kami bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa ma hadimul lazat? Apakah dikatakan sebagai perkara yang memutuskan kelazatan? Qala, maka Nabi SAW menjawab, al-maut, ialah kematian. Di mana mati kita tahulah, mati ialah proses kata keluarnya ruh daripada jasad. Keluarnya ruh daripada jasad tubuh badan manusia ataupun apa-apa benda yang hidup dalam dunia. Binatang juga mengalami proses kematian. Cuma kematian tadi ada dua. Satu, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah SWT. Itulah untuk manusia dan juga kaum jin dan sebagainya. Tetapi binatang tidak ada begitu. Tidak ada orang kata mati beriman ke tak beriman dan sebagainya. Kerana yang tertakluk hukum ialah manusia dan juga para jin.
binatang tidak terlalu hukum kepada mereka. Jadi mereka tidak ada masalah sama ada mengucap atau tak mengucap, kerana tidak ada taklif hukum kepada binatang dan sebagainya. Baik, kemudian satu lagi hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Qala berkata ia, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min al-ansar, fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ayyul mu'minuna afdal? Qala ahsanuhum khuluqan wa ahsanuhum khuluqan. Qala fa ayyul mu'minuna aqyas? Qala aktsaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaika aqyas. Ulaika aqyas akhrajahu al-Malik aidan wa sayati fil khitan insyaallah subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, hadis riwayat daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah Ibnu Umar. Dia berkata, kuntu jalisan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baja'a rajulun minal ansar. Maka tiba-tiba tuan-tuan datanglah seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Fasallama 'ala Nabi. Maka lalu dia beri salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia, ya Rasulullah, ayyul mu'minun afdal? Wahai Rasulullah, manakah dia orang beriman yang paling afdal? Maka apa Nabi jawab tuan-tuan? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik dia punya akhlak dia. Orang yang paling baik dia punya budi pekerti dia. Itulah orang yang paling baik, mukmin yang paling baik. Faqala, maka dia berkata lagi, fa ayyu mu'minul aqyas? Mana pula orang yang beriman yang beruntung? Tadi dia tanya Nabi, mana orang yang beriman yang paling afdal? Kemudian dia tanya lagi pada Nabi, ayyul mu'minina aqyas? Manakah orang mukmin yang paling beruntung ataupun paling bahagia? Maka dia berkata, Nabi berjawab, dia kata, aksuruhum lil mauti zikran. Orang yang paling banyak menyebut kepada kematian ataupun ingat pada mati. Orang yang paling banyak mengingati kematian. Wa aksaruhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang paling baik, paling baik persiapan dia untuk kematian tadi. Pertama, Nabi kata orang yang paling banyak yang mati. Yang kedua, Nabi kata orang yang paling baik persiapannya untuk kematian. Siapa orang paling baik persiapannya untuk nak menuju kepada kematian itu? Ulaika aqyas. Mereka itulah dikatakan orang yang aqyas ataupun orang yang beruntung. So, kita tilik dan biasalah diri kita sendiri, kan, sejauh manakah persiapan kita menuju kepada kematian itu. Kerana kalau kita ni banyak fokus kepada bab-bab dunia, urusan-urusan dunia, sehingga kadang-kadang kita terlupa dalam bab-bab kematian. Yang kadang-kadang tuan tengah seronok-seronok tiba-tiba mati, tengah main bola tiba-tiba mati, tengah orang kata main badminton tiba-tiba rebah mati. Mana dalam keadaan tengah seronok tadi, tengah karaoke tiba-tiba mati, kan? Tengah tarik lagu, kan, tiba-tiba mati juga. Nampak? Jadi orang itu tadi, adakah dia ada persiapan kematiannya? Kalau kita mati dalam keadaan tengah semayang, tuan, alhamdulillah, tengah sujud kepada Allah, subhanallah, subhanallah, tiba-tiba tak bangun-bangun, tuan, tak bangun-bangun, rupanya dah mati. Inna lillahi wa inna, mati dalam keadaan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang mati dalam keadaan kata jatuh ke terbang, meletup ke terbang. Ada orang mati dalam keadaan lemas, macam-macam lah. Cuma bagaimana pula kematian kita? Hakikatnya semua akan mati. Cuma bagaimana persiapan kita menuju kepada kematian itu? Adakah cukup sudah persiapan kita? Jangan kita tanya, kan, apa proses setelah kematian itu? Yang kita tanya benda tu, yang kita sibuk nak tanya. Yang kita sibuk tanya ialah persiapan kita menuju kepada kematian itu. Itu yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan perbaguskan oleh kamu dengan sesuatu yang sesudahnya, nisbah persediaan. Mana persediaan yang rapi yang kita nak kena buat. Ulaika aqyas. Mereka itulah dikatakan mereka itulah dikatakan sebagai aqyas, orang yang paling baik persiapannya. Seterusnya Nabi SAW bersabda lagi yang diriwayatkan daripada Syaddad bin Aus. Qala berkata ia, qala Nabi SAW,
al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba hawahu wa tamanni 'ala Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat kita berkongsi pada petang ini, di mana Nabi SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa menghitung ataupun menghisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal dengan sesuatu yang sesudah daripada kematian. Wal ajiz, sebaliknya pula orang daripada orang yang ciri tadi itulah orang yang ajiz, orang yang lemah. Manittaba hawahu, itulah orang yang sentiasa mengikut akan hawa nafsunya. Wa tamanni 'ala Allah, dan sentiasa berangan-angan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis kita juga ada kaitan dengan hadis yang kita baca sebelum ini, di mana hadis ini mengajak kepada kita sentiasa supaya kita hisap dan kita hitung diri kita, check and balance balik mana-manakah kesalahan kita yang lalu telah pun kita lakukan. Dan alhamdulillah kita telah melalui sebulan Ramadan. Kita telah melalui sebulan Ramadan. Okay? Dalam bulan Ramadan dikenali sebagai bulan antaranya ialah mujahadah nafsi. Bulan kita memujahadah ataupun kita berperang dengan hawa nafsu kita lah. Dan di bulan Syawal ni jangan pula kita ikut hawa nafsu pula. Dengan makan sana, makan sini sebagainya. Tahu lah kan? Kita dah bulan Syawal ini. Jadi nak makan pun kena fikir banyak. Kerana kita telah melalui sebulan Ramadan. Dengan sebulan Ramadan itu sepatutnya kita kena banyak mengambil iktibar dan pengajaran. Dan kita bawa apa yang kita dah belajar di bulan Ramadan itu ke bulan Syawal dan juga bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan sebagainya. Dan kita tak lama lagi akan masuk Zulkaidah. Lepas tu kita masuk bulan Haji, bulan Zulhijjah dan sebagainya. Lepas tu kita akan masuk bulan Muharram dan sebagainya. Jadi proses hari itu kalau ikutkan semakin hari semakin cepat. Kalau dulu kita rasa satu hari itu kita rasa lama sangat. Sekarang ni satu hari kita rasa cepat sangat. Sebulan kita rasa cepat sangat. Dulu kita masing-masing menanti Ramadan. Sekarang ni Ramadan dah pergi dah. Dah pergi Ramadan, meninggalkan kita semua. Dan kita tak tahu lagi tuan-tuan akan datang kita akan berjumpa Ramadan lagi ataupun kita tak tahu tuan-tuan. Wallahu alam. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, kalau kita nak jadi orang cerdik, orang yang bijak pandai, kalau bijak pandai ni pun dia banyak jenis juga. Ada orang bijak pandai dalam bab dunia, ada orang bijak pandai dalam bab agama, bab akhirat dan sebagainya. Jadi macam mana dikatakan orang bijak pandai yang sebenarnya? Al-kaisu man dana nafsu. Orang yang cerdik, orang sentiasa menghisap dirinya, kan, mengkaji dirinya, kan, memikirkan sejauh manakah kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan sebelum ini dan beramal untuk di akhirat. Sedangkan orang lemah tuan, dia suka ikut hawa nafsu dia. Apa yang hawa nafsu tu nampak di mata dia semua dia makan. Jadi kan kalau zaman makan kan, nampak orang kata apa tu romang semua nak romang, nampak gondang, nampak menang, kan, nampak nasi pit, nampak sati lah kan, macam-macam lah. Semua orang kata memuju lalu minta patah kan. Apa yang lalu lepas tu semua dia makan. Macam tu. Kalau ikut nafsu tu kan, kalau ada 20 makanan dalam majlis open house tu, kalau ada 20 makan, kalau ikut nafsu semua kita nak makan. Semua kita nak rasa 20 tu kan. Tapi takkan kita nak rasa semua. Betul tak? Kalau dalam konteks Islam pun Nabi kata kita naklah kita mengambil makanan yang paling dekat dengan kita. Makanan paling dekat, betul tak? Dengan kita. Bukan makanan paling jauh. Tapi kita kadang-kadang ambil makanan paling jauh. Yang loket tu tak makan pun. Gitu. Kenapa tak makan? Kadang-kadang tak perlu dengan selera jadi dia ambil makanan yang paling jauh. Tapi kalau ikut cara Nabi menggalakkan kita mengambil makanan paling dekat dahulu. Kalau dah habis tu barulah ambil makanan paling jauh, ataupun mungkin ada orang lain bagi makanan pada kita, barulah kita makan. Semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanlah. Kulu washrabu wa la tusyriku, kata Allah Taala. Makanlah oleh kamu dan minumlah kamu, wala tusyriku, janganlah kamu membazir, kan? Janganlah melampau dan sebagainya. Jadi kemudian kita masuk lagi satu hadis Nabi SAW sebelum kita tutup, kerana masa singkat pada petang ini.
Di mana satu lagi hadis riwayat daripada Anas pula. Qala berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikril maut fa innahu yamhasu dzunub wa yazhadu fid dunya. Nabi SAW berkesan pada kita, perbanyakkan oleh kamu akan mengingati kepada kematian, kerana bahawa sesungguhnya dengan ingat pada kematian tadi yamhasu dzunub, dia membersihkan akan segala dosa-dosa kita, wa yazhadu fid dunya, dan menzuhurkan kita hidup dalam dunia ini. Jadi Nabi kata perbanyak ingat mati. Kenapa? Kerana dia boleh membersihkan dosa. Macam mana nak bersihkan dosa? Bila kita ingat akan mati, tuan-tuan, maksudnya bila kita ingat mati, mana kita kena banyak berzikir pada Allah lah. Kita banyak berzikir pada Allah, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah dengan istighfar tadi akan menghapuskan kita punya dosa kita? Kalau orang tak ada ingat mati, dia tak akan fikir, tak ada masa nak istighfar, sibuk sangat. Kejar sana, kejar sini kan, pergi sana, pergi sini sebagainya. Urusan dunia terlalu sibuk sehingga akhirnya dia tak ada sempat, tak ada kesempatan pun. Kadang-kadang nak solat pun tak sempat pun tak. Bila kita tanya dengan dia, kau dah solat ke belum? Lupa lah. Dia kata lupa. Sedangkan dia kadang-kadang ada sengaja tak solat. Sengaja tak solat pun ada. Okey? Kerana apa? Kerana sibukkan dengan urusan dia. Jadi dengan bila kau tak ingat mati ke? Kita ingatkan dia lah. Kau tak ingat mati ke? Yolah dia. Yolah. Maaflah ya. Alhamdulillah. Makasihlah kau ingatkan saya tu. Nampak? Kalau dapat kawan macam tu tak baguslah. Kalau kita terlupa dan terlalai, dia ingatkan kita. Itu kawan terbaik. Kawan yang tak terbaik ni kan, apa kadang-kadang kita buat betul ke tak betul, dia main yo. Betul lah tu. Walaupun kita buat tu pun tak betul. Kawan yang baik akan ingat kita. Tak betul ni ya. Dan sebagai kawan kau, dia ingatkan kau ni boleh tak elok, janganlah buat ni. Kita ucaplah terima kasih. Betul tak? Baik. Jadi dengan ingatkan mati tadi, maka dia boleh membersihkan dosa kita dengan mana, di mana kita cara kita istighfar kepada Allah dan menzuhudkan kita hidup dalam dunia. Dan juga Nabi SAW bersabda, dia kata kafa bil mauti wa'izan wa kafa bil mauti mufrikan. Memadalah dengan kematian itu kan sebagai waiz, sebagai nasihat ataupun memberi peringatan pada kita, wa kafa bil mauti, dan memadalah kematian tadi sebagai satu benda yang boleh memisahkan kepada kita dalam kehidupan dunia. Dengan kematian maka kita terpisah dengan isteri kita. Dengan kematian kita akan berpisah dengan anak kita. Dengan kematian seorang itu akan berpisah dengan harta benda yang dia miliki selama ini. Harta bendanya akan diwariskan kepada orang lain. Isterinya mungkin akan menjadi janda, anak-anak akan menjadi yatim piatu dan sebagainya. Hasil daripada proses kematian yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi tuan yang saya kongsikan, iaitu ada para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, al yasuru minasyuhada ahadun, adakah besok di akhirat besok boleh seseorang itu boleh dihimpunkan dengan para syuhada ya Rasulullah? Ada seorang sahabat tanyalah dengan Nabi, ya Rasulullah, hal yasuru minasyuhada ahadun, boleh tak besok akhirat besok seseorang itu boleh dihimpunkan dengan orang yang mati syahid, sedangkan dia dan dunia dia tak mati syahid pun. Dia tak mati syahid, mati biasa je. Tapi boleh tak besok akhirat besok dia dihimpunkan bersama dengan orang mati syahid? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya, kata Nabi. May yazkurul maut fi yaumi wa lailah 20 maratan. Barang siapa yang ingat pada kematian dalam satu hari semalam itu 20 maratan. 20 kali. 20 kali dia ingat pada kematian. InsyaAllah, kata Nabi, dia akan dibangkitkan besok kan, dihimpunkan dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Tak nak kita kata mati dalam keadaan mati syahid. Kadang-kadang kita mungkin tak ada masa nak pergi perang apa kan, dan kita hidup dalam keadaan aman pun, bukan dalam keadaan berperang. Jadi banyak dalam kita ni memang mati dalam keadaan mati biasa. Mati biasa ataupun mati kemalangan dan sebagainya. Jadi boleh tak besok tentang kita dihambungkan, dibangkitkan dengan para syuhada? Maka Nabi kata, na'am, boleh. Itulah barang siapa yang ingat pada kematian sehari semalam 20 maratan, sebanyak 20 kali.
Jadi tuan-tuan, itu saja yang dapat kita kongsikan pada petang ini tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit tazkirah pengingat ini, ya, mudah-mudahan apa yang kita bincang dan kita bahas insya-Allah akan dapat mengingatkan kita mana-mana yang terlupa dan mana-mana yang terdapat insya-Allah. Alhamdulillah. Kita tutup, kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'ilman taqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira wa siyanatan ya alim ya lana qulubana bi nur ma'rifatika wa ta'ala ta'arifin. Rabbana zidna ilman Rabbana zidna ilman Rabbana zidna ilman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.